Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kalian melihat di kaca monitor ini ataupun di laptop kalian, dunia ahli sufi. Memang maknanya begitu. Ahli sufi ini ada dunia dia sendiri. Ahli syariah ada dunia dia sendiri. Dan ahli sufi ada dunia dia sendiri. Ahli sufi ini, mereka adalah, pengajian mereka adalah khusus berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saja. Pengajian mereka adalah ilmu ketuhanan berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah mereka mengaji setiap tahun, setiap hari bertahun-tahun. Ada yang sudah mengaji dengan saya sudah 30 tahun. Ada 20 tahun, ada belasan tahun, ada 5 tahun ke atas. Setiap pengajian tentang ketuhanan, tak ada lain yang diajar. Justru mereka ini mahir, spesialis tentang ketuhanan. Ini yang diajar bertahun-tahun, siang malam diajar. Kita dulu ada kelas di Singapura waktu siang dan juga di waktu malam. Sekarang ada corona, kita pakai Zoom 3 negeri. Setiap kali kita seminar dan pengikut-pengikut seminar akan dapat mengikuti tazkirah kami tentang ketuhanan setiap Sabtu malam Minggu. Jam Indonesia 8 malam hingga 10:30 malam, insyaAllah. Jadi yang baru-baru sudah selesai seminar, yang dari Malaysia boleh berhubung dengan pihak Malaysia, Asmadi ke Acong ke, di Indonesia boleh berhubung dengan Mak Tuti ke, dan Bayu ke siapa ke, untuk mengikuti tazkirah tentang ketuhanan setiap Sabtu malam Minggu 3 negeri. Dan di Singapura boleh kontak Puan Marhamah atau Nasir. Jadi setiap hari bertahun-tahun yang diajar ketuhanan, tidak ada lain. Tidak ada lain. Justru kalau mereka tidak mahir, saya pun tak boleh cakap apa. Mungkin pengajian ni tidak berhasil, tapi tidak begitu. Kita sudah ada beribu yang sudah mengikuti kita, bukan saja di Indonesia, Malaysia, Singapura, di Australia, di London, China. Dan kita ada sahabat-sahabat baru dari Sarawak, dari Makassar, dan Brunei dan sebagainya. Jadi, alhamdulillah, mereka ada yang mengikuti tazkirah ini melalui YouTube dan faham dan sudah makrifat. Alhamdulillah.
Bila jumpa saya, mereka kata, saya sudah faham Ustaz. Alhamdulillah. Dia ikut YouTube. Jadi, siapa tu ahli sufi? Ini kita tengok mengikut Syekh Abdul Qadir Jalani. Siapa ahli sufi, kamu boleh menggelar mereka orang-orang yang memiliki ilmu makrifat. Ilmu makrifat mana ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Makrifatullah. Ilmu makrifat mana ilmu ketuhanan yang membawa kepada pengenalan kepada Allah atau makrifatullah. Jadi inilah satu-satu syarat. Ada dua syarat untuk seseorang itu menjadi ahli sufi. Pertama, dia mesti makrifat. Kalau dia tidak makrifat, dia bukan ahli sufi. Satu. Kedua, dia mesti kuat beribadah. Kalau dia tak kuat beribadah, dia belum sampai ke makam ahli sufi lagi. Mesti mau kuat ibadah. Kita akan tengok nanti. Jadi ini dua. Satu, sudah bermakrifat. Kedua, kuat ibadah. Kalau tidak sampai peringkat ini, belum boleh dikatakan ahli sufi. Masih dalam perjalanan. Masih. Nanti kita tengok ibadah ahli sufi dan tengok bagaimana mereka beribadah. Jadi pertama, sudah makrifat. Penting setiap individu bermakrifatullah. Penting. Kerana itu pasal Imam Ghazali berkata, wajib bagimu mengenali dahulu siapa yang harus disembah. Setelah itu baru kau menyembahnya. Wajib. Kalau kita tak kenal majikan kita, dengan siapa kita kerja? Kita mesti kenal majikan kita. Kita mesti kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menyembah. Kalau kita tidak tahu, tidak kenal dia, kita akan keliru. Kita akan menyembah berhala. Kita akan menyembah keramat, pokok-pokok, gua-gua, guru kita dan sebagainya. Ya, kita mesti kenal. Itu pasal Syekh Abdul Qadir berkata, Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, manusia tidak akan beribadah secara sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bermakrifat kepadanya. Ya? Tanpa makrifat yang sesungguhnya. Mesti makrifat. Ibnu Abbas juga telah mentafsirkan ayat, tidak dijadikan jin dan manusia, melainkan untuk menyembahku, sebagai tidak dijadikan jin dan manusia, melainkan untuk bermakrifat kepadaku atau mengenaliku. Ini Ibnu Abbas. Pentafsir disegani. Dia mentafsiran tentang ayat, tidak dijadikan jin dan manusia, melainkan untuk menyembah. Maka Syekh Abdul Qadir setuju. Syekh Abdul Qadir Jalani setuju. Maka jelaslah bahawa tujuan mencipta manusia agar mereka bermakrifat kepada Allah. Makrifatullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabat, berpesan, kalau kau jumpa kaum Yahudi, pujuk mereka beriman. Kalau mereka beriman, makrifatkan mereka. Sesudah mereka makrifat, apabila mereka telah mengenal Allah, apabila mereka sudah bermakrifatullah, maka beritahulah mereka bahawa semayang 5 waktu tu, salat 5 waktu tu wajib. Makrifatkan mereka dulu, baru beritahu salat 5 waktu tu wajib. Di sini ambil iktibar. Kalau kau jumpa kaum Yahudi,
pujuklah mereka beriman kepada Allah. Bila mereka sudah beriman, makrifatkan mereka. Lepas tu beritahu salat 5 waktu tu wajib. Jadi tengok di sini. Makrifatullah boleh disampaikan kepada orang yang baru mu'alaf. Tidak perlu tinggi kerohanian dia seperti yang dikatakan mesti syariat, tarikat, hakikat, marifat. Tak perlu. Ini kaum Yahudi baru mu'alaf. Rasulullah makrifatkan mereka dulu. Dan kalau kita tengok Rasulullah SAW, dia makrifatkan sahabat para sahabat yang belum beriman. Sayyidina Umar radhiyallahu an keluar dengan pedang mau bunuh Rasulullah. Rasulullah makrifat dia. Dan mereka lah umat Islam yang teragung. Rasulullah berkata yang pertama-tama umat aku yang utama ialah umat dalam zamanku. Lepas tu selepas mereka dan selepas mereka. Begitu tinggi kedudukan mereka, tapi mereka belum beriman. Bila Rasulullah sampai kepada mereka, mereka belum beriman. Rasulullah makrifatkan. Itu pasal jumhur ulama khalaf dan salaf berkata awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikut Said Sabiq dalam akidah Islam, ma'rifatullah itu adalah merupakan asas, foundation, dan di atasnya lah akan subur dunia kerohanian atau kehidupan kerohanian kita. Setelah makrifat, baru subur kehidupan kerohanian kita. Itu kita punya asas ma'rifatullah. Itu tak ahli sufi mesti bermakrifat. Tidak bermakrifat tentu sekali bukan ahli sufi. Inilah Imam Ghazali, ilmu ketuhanan atau ilmu yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Ilmu yang terbagus dan yang termulia ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli sufi diajar setiap masa tentang ketuhanan. Dengan itu mereka bermakrifatullah. Inilah ilmu yang terbagus. Makrifatullah adalah makrifat yang pertama, yang paling dahulu kepada kefahaman. Itu pasal kita buka ilmu makrifatullah kepada kanak-kanak 10 tahun faham. Kita buka ilmu makrifatullah ni kepada yang bukan Islam faham. Sehingga saya sekarang ada pengikut bukan Islam dekat 60 lebih orang. Alhamdulillah. Dan yang paling mudah kepada akal fikiran. Bukan susah, mudah. Lalu jelaslah ketika itu sehingga berhasillah makrifat yang hakiki. Bila kita terangkan, insya-Allah kalian akan faham dengan jelas bahawa maujud yang paling terang Allah Subhanahu wa taala. Paling terang tu. Paling terang. Maujud mana wujud yang paling terang adalah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali bohong. Tetapi memerlukan makrifatullah. Tak ada makrifatullah, kamu buta lah. Dengan makrifatullah, kamu menjadi celik, kalian menjadi celik dan bisa melihat kewujudan Allah terang benderang, jelas. Karena pentingnya makrifatullah. Allah di dalam alam azali di surah Al-A'raf ayat 172 sudah mengenalkan dirinya kepada kita. Di mana kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhanmu?
Maka kita kata bala, benar. Maka Allah mengambil kesaksian tu, syahadah kita tu, kenyataan kita tu, Allah menuliskan satu kenyataan yang kita sudah mengenal dia. Supaya di belakang hari kita tak boleh mengatakan kita tidak menyembah dia kerana tidak kenal akan dia. Dia sudah kenalkan dirinya pada kita di alam azali. Dan supaya kita tidak boleh berkata kita ikut nenek moyang kita. Jadi kita tak boleh dipersalahkan, tidak boleh. Setiap individu jiwa sudah dikenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT mengenalkan dirinya kepada setiap jiwa di alam azali sebelum kita lahir. Justru Rasulullah berkata, setiap anak Adam dilahirkan Islam kerana sudah kenal. Setiap anak Adam dilahirkan Islam. Tapi diselewengkan oleh syaitan ataupun kedua ibu bapanya, menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan musyrik. Dan sesudah Allah mengenalkan dirinya kepada kita, bila kita lahir, kita lupa. Kerana diganggu oleh syaitan. Rasulullah bersabda, anak Adam lahir menangis kerana diganggu oleh syaitan. Kita lahir dia sudah mulai menggoda sehingga bila kita sampai belasan tahun, pengenalan yang kita dapat di alam azali terus lupa. Dan kita sudah hampir dengan neraka. Kerana rahmat Allah mendahului kemurkaan dia. Dia menghantar 124,000 nabi-nabi termasuk rasul-rasul. Kewajipan mereka ialah mengenalkan Allah kepada umat mereka dan menyembah Tuhan yang satu. Mengenalkan umat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang satu, dan menyembah. Dan kamu lihat di sini. Kalian lihat. 124,000 nabi-nabi dihantar untuk mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mengenalkan yang lain. Bukan nak mengenalkan tentang Nur Muhammad. Tak ada. 124,000 nabi-nabi yang dah mengenalkan Allah. Bukan Nur Muhammad. Atau yang lain-lain lagi. Hanya Allah saja. Sehingga Rabi'atul Adawiyah berkata, aku hanya kenal Allah dan aku hanya menyembah Allah, Tuhan yang satu. Jadi mau jaga kita. Mau jaga. Jangan kita lari dari ini. Kita hanya dikehendaki mengenal Allah, Tuhan yang satu, dan menyembah. Kan? Ini 124,000 nabi-nabi dihantar. Dan dihantar kepada kaum mereka yang belum beriman. Dan makrifatkan umat mereka yang belum beriman. Jadi jangan kalian dengar orang kata, oh makrifat mesti mau tinggi kau punya amalan. Para sahabat mana ada amalan. Sebelum Rasulullah sampai belum Islam lagi. Belum lagi. Kan mana ada nabi-nabi dahulu, mana umat mereka pun belum beriman.
kewajipan mereka memakrifatkan umat. Inilah dunia ketuhanan. Inilah sepatutnya dakwah Islam yang utama, mengenalkan ummah kepada Allah dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benar pengenalan. Sesudah itu menyembah Tuhan yang satu. Tetapi dakwah dunia sekarang bukan untuk mengenal Allah, mengenal mazhab. Lalu di Nusantara ini Syafi'i, India, Pakistan Hanafi, sedikit atas Hambali, lagi atas Wahabi, lagi masuk Iran Syiah. Itulah dakwah dunia sekarang. 124 ribu nabi-nabi yang hantar, apa dakwah dia? Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Bila kita mengenal Allah, maka tersentak kita akan kewujudan mereka, akan kewujudan Allah SWT. Tersentak kita yang tak sedar, yang buta. Bila kita bersama makrifat, kita tersentak, terperanjat dengan kesedaran akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat jelas. Itu buat kita terduduk lalu menangis, lalu berubah menjadi manusia yang tawaduk lagi beriman. Kita yang penuh dengan dosa, kita yang tidak dalam pengajian agama, bila disedarkan kepada kewujudan Allah, berubah diri ini. Berubah. Lalu kepada Allah berfirman, mereka suara lihat kebenaran, maka air mata mereka jatuh berlinangan ke pipi mereka. Mereka berkata, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menyaksikan. Ini yang kita mau. Kita mau menyampaikan ini ilmu. Semoga kalian merasakan herdikan ini, pukulan ini, impak ini, yang membuat kalian sedar dengan sebenar-benar sedar sesungguhnya Allah wujud dan melihat kalian. Itu buat kita terperanjat. Tak pernah kita merasa begini. Tetapi bila makrifat kita, di mana kamu memandang, di situ aku ada. Itu buat kita terduduk, termenung, menangis. Kenapa aku dahulu tidak sedar akan ini? Kerana tak ada bimbingan. Tiada yang menunjukkan. InsyaAllah dalam seminar ini, kita akan bawa kalian. Semoga dapat impak, terdikan pukulan di hati kalian. Dan menyedarkan kalian akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalian sedang duduk atau berdiri atau berjalan menghadapi dia. Tidak boleh lepas. Tanda-tandaku segenap ufuk, corner, setiap ufuk dan dalam dirimu. Kita sedar dia maha meliputi lagi maha alus. Jadi bila kita sedar ni, kita tahu seperti 3 sahabat yang tidak pergi berperang.
kita tidak boleh lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesedaran ini, kita berubah. Seperti seorang perompak, bila dia sedar, polis sudah mengintip dia tidak akan merompak lagi. Kita juga, bila kita sedar, Allah tu betul-betul sebenarnya maha melihat, maka kita akan berubah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk mencapai ilmu ma'rifatullah ni, kita mesti ada ilmu dan ainul yakin. Ilmu yang yakin dan ainul yakin, di mana Allah berfirman dengan ilmu yang yakin, kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Selepas itu demi sesungguhnya kamu akan melihat dengan penglihatan yang yakin. Jadi dengan ilmu yang yakin, kita dapat melihat dengan yakin. Kita contohnya, kita tengok air batu atau ais. Ais atau air batu, ais. Dengan ilmu yang yakin, kita nampak air, bukan ais. Kita dengan ilmu yang yakin, ais itu atau air batu terjadi daripada air, maka kita boleh melihat air. Setiap kali kita melihat air batu atau ais, kita melihat air. Ilmu yakin dengan ainul yakin. Justru kalau dua orang terdampar di pulau air batu, satu mati dahaga, satu tidak. Kenapa? Yang mati dahaga, dia tidak bermakrifat. Kalau dia makrifat ais itu, dia tahu tu air, dia tidak akan dahaga. Yang lagi satu tidak mati dahaga kerana dia makrifatkan ais itu. Dengan ilmu yang yakin, dia tahu itu air. Maka dengan ilmu itu, dia melihat air di sebalik air batu. Dia cuma perlu cairkan menjadi air. Ya. Jadi ilmu yakin dan ainul yakin. Bersandarkan ilmu yakin dengan ainul yakin. Seperti kita lihat kanak-kanak, kita boleh melihat dia ada ibu dan bapa. Ilmu yakin, anak ni dilahirkan, ilmu yakin, ainul yakin, ada kedua ibu bapa. Jadi kita tengok pada ilmu yakin, pada permulaan Allah saja ada. Tak ada informasi langsung tentang dia. Tak ada tahu, kita tidak tahu. Tak ada informasi langsung. Pasal dia tak serupa, tidak seumpama. Pasal tak ada data, tak ada informasi tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia tiada permulaan, tidak berakhir. Tapi pada ciptaannya diberi awal dan akhir. Nabi Isa berkata, aku berikrah, Tuhan kita saja yang tiada permulaan dan tiada akhir. Kita tidak tahu macam mana dia. Tak ada orang tahu. Mengikut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, pintu peribadi dia tertutup rapat. Pintu peribadinya tertutup rapat. Tak boleh tahu. Itu pasal pungguk lebih beruntung. Dia merindukan bulan, walau dia tak dapat tu bulan, dia boleh renung bulan tu kan. Kita yang betul-betul syuk dengan Allah. Amai le, apa le. Kita tak dapat lihat, tak serupa, tidak seumpama. Kan? Jadi, tapi dialah pada permulaan Rasulullah berkata, pada permulaan Allah saja ada. Dan tak ada apa pun bersama dia. Tunggal. Tak ada apa pun bersama dia. Tidak dikenali.
tidak diketahui, tunggal, tak ada apa-apa. Jadi persoalannya bila dia firman jadilah, kepada siapa? Kepada siapa? Kalau dia saja yang ada, kepada siapa? Di sini yang Imam Imran Husin berkata, kalau ada wujud selain daripada Allah SWT pada permulaan, maka runtuhlah tauhid. Runtuhlah tauhid kerana ada sesuatu lain daripada Allah SWT. Jadi, bila dia firman kun tu pada siapa? Kalau tiada yang wujud melainkan dia. Maka tidak boleh kita lari dari conclusion atau kesimpulan dia berfirman kepada diri dia. Dia hanya mengatakan kepadanya, dirinya. Jadilah. Pasal tak ada wujud yang lain melainkan diri dia. Itu pasal kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada dia dan kepada dia kita kembali. Kan? Jadi permulaan Allah saja ada. Kita tidak tahu bagaimana dia. Bila firman kun pada diri dia, maka suatu wajah timbul. Wajah yang halus. Wajah seperti cincin bulat. Tapi dalam surah Nur dia berkata seperti lubang yang tidak tembus. Jadi dia firman pada diri dia dan sedikit diri dia yang halus, sedikit diri atau diri yang halus suatu yang halus daripada dia berwajah. Dulu saya kata spotted thought daripada diri dia. Tapi maksudnya bila dia firman kun, sesuatu berwajah dan wajah itu sangat halus. Itulah kita kata yang maha halus. Berwajah. Bila firman kun pada diri dia, maka timbullah wajah. Timbullah wajah seperti cincin bulat ataupun dalam surah Nur, lubang yang tidak tembus. Itu pasal, tapi wajah ni halus. Itu pasal kita panggil maha halus. Maha halus pasal ini wajah sebahagian daripada dia. Jadi dia yang maha besar, tapi yang berwajah ni halus. Yang maha halus. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wajah. Inilah kita katakan yang maha halus. Yang maha halus. Jadi ingat ni, kalian ingat di sini, bila kita katakan yang maha halus, kita maksudkan yang ini. Dia firman kun, maka sesuatu berwajah, iaitu seperti lubang yang tidak tembus atau seperti cincin bulat begitu. Ini wajah halus, yang halus timbul. Sebab kita kata maha halus. Kalau kita katakan Allah maha halus, kita ingat macam biasa halus, kita boleh bunuh dia. Halus. Mana dia? Kita tenyih, mati. Bukan itu maksud dia maha halus. Ini maha halus. Wajah yang maha halus. Wajah tu yang maha halus. Bukan dia halus kita boleh bunuh dia. Bukan. Ini maha halus. Tapi maha halus ini, kita tak boleh menjangkau besarnya. Kita lihat nanti. Ya. Dari maha halus itu Nabi Isa kata yang maha halus ni tak sebesar sebutir pasir. Seperti setitik air masin datang dari lautan. Mengikut sains lebih kecil daripada atom. Ini yang maha halus. Kan? Tapi Rasulullah berkata langit yang 7 dan bumi kepada Allah hanyalah sebesar sebiji sawi. Ini semua
dalam yang maha halus. Kita akan tengok nanti. Jadi bila maha halus tu bercahaya, Dua itu suatu nur ada pelita bercahaya. Dia menjadi zat. Jadi yang maha halus tu terzahir menjadi zat. Dari kun timbullah wajah yang halus atau maha halus. Dan wajah ini kemudian bercahaya menjadi zat. Kaulah zat yang mendahulukan dan zat yang mengakhirkan. Apa maksud Rasulullah di sini? Kita lihat nanti, kerana zat inilah unsur kepada kesemua ciptaan. Wajah itu bukan ciptaan. Wajah itu yang maha halus itu sebahagian daripada Allah. Tapi bila dia bercahaya, dia terzahir bercahaya itu, dia menjadi zat. Dan zatlah wajibul wujud kepada ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain itu mungkinul wujud. Tapi zat adalah wajibul wujud. Maksudnya dialah unsur kepada kesemua ciptaan yang lain. Kita tengok di sini. Profesor Ramadan berkata, segala hakikat di alam semesta yang kita lihat dan kita saksikan, kesemuanya adalah limpahan daripada satu hakikat teragung, iaitu hakikat Zatullah Azza wa Jalla. Mana semua yang kita lihat ni, yang kita panggil mungkinul wujud, datang daripada zat yang wajibul wujud. Jadi ingat dia punya susunan. Daripada wajah terzahir menjadi zat dan zat terzahir menjadi ciptaan. Zat wajibul wujud. Ciptaan yang terzahir daripada zat mungkinul wujud. Di sini juga Profesor Ramadan berkata, telah pun sabit dengan bukti yang yakin, yang tidak mengandungi keraguan sedikit pun, bahawa kewujudan segala yang mungkin wujud hanya zat wajibul wujud, yang lain memungkin wujud, termasuk ruang dan masa, bersandar pada zat yang wajibul wujud. Dan mengikut Imam Ghazali, kesimpulannya bahawa tidak ada wujudnya selain sesuatu yang berdiri sendiri selain dengan zatnya. Semua terzahir daripada zat. Jadi ingat susunan. Bila Allah firman kun, keluar wajah. Halus, itu kita panggil maha halus. Wajah ni, daripada wajah ni terzahir zat. Dari zat terzahir ciptaan yang lain yang dipanggil mungkin wujud. Jadi kita tengok tentang terzahir daripada zat terzahir kepada ciptaan. Kita tengok situ Lauh Mahfuz bracket ciptaan. Pasal semua berkenaan ciptaan dalam Lauh Mahfuz. Jadi bila kita kata Lauh Mahfuz, itulah semua tentang ciptaan dalam Lauh Mahfuz. Di luar Lauh Mahfuz dipanggil Lauh Mampus. Jadi daripada daripada wajah yang maha halus itu terzahir zat, bercahaya terzahir zat. Dari zat itu terzahir Lauh Mahfuz. Semua berkenaan ciptaan dalam Lauh Mahfuz, bukan di luar dalam Lauh Mahfuz. Jadi di sini Allah berfirman, di sisinya lah terdapat umul kitab Lauh Mahfuz. Segala sesuatu kami kumpulkan, semua sudah dikumpulkan tentang ciptaan, tentang yang mungkin wujud ini. Kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan satu pun Allah tidak lupakan. Subhanallah, ya Allah, ya Karim. Semua tentang ciptaan. Walaupun cacing dalam tanah sakit perut, sudah ada dalam Lauh Mahfuz. Tidak satu pun aku lupakan. Allahu Akbar. Dan burung makan tak makan sudah tulis dalam Lauh Mahfuz.
Kan? Semut kaki patah, dah tulis dalam Lauh Mahfuz. Tak boleh lari. Sudah tulis. Walaupun lebih kecil dari atom, sudah ada tertulis dalam Lauh Mahfuz. Jadi kalau kita tengok balik, imbas balik, tengok gambar ini, tengok wajah yang maha halus. Dari itu terzahir zat, nampak yang kuning. Dan dari zat itu terzahir Lauh Mahfuz atau ciptaan. Semua tentang ciptaan tu dalam yang biru, Lauh Mahfuz. Jadi tengok susunan tu, wajah dulu, zat, Lauh Mahfuz. Jadi kalau kita tengok di sini, ini ainul yakin. Ilmu yakin. Ilmu yakin wajah, zat, Lauh Mahfuz. Bila kita pakai ainul yakin, kita lihat pada ciptaan dengan ilmu yakin, kita boleh pakai ainul yakin, kita lihat penciptaan, kita nampak di sebalik dia zat. Dan bila kita lihat zat, kita tahu di sebalik dia yang maha halus. Itu ainul yakin. Kan? Kita lihat nasi, kita nampak padi. Dan bila kita nampak padi, kita nampak pokok padi. Kita tengok sandal cepet ataupun selipar Jepun. Di Indonesia pakai sandal cepet. Kan? Kita lihat getah. Dan bila kita getah, kita nampak pokok getah. Itu ainul yakin. Kerana kita ada ilmu yakin. Sandal copet itu daripada, atau selipar Jepun itu daripada getah. Getah daripada pokok getah. Jadi, kita tengok ini, ilmu yakin dia tahu. Ainul yakin dia sampai kepada ainul yakin. Dia tahu, itu dia maha halus. Sedikit saja. Halus. Dari firman kun keluar satu wajah yang halus atau yang maha halus. Nah ini menjadi zat dan zat menjadi ciptaan. Jadi itu dia kan sunan dia. Justru di mana pun kita melihat ciptaan, ruang dan masa, kerana kita tu ada ilmu yakin, kita tahu di sebaliknya ada zat. Ingat ni, ingat. Tengok ni, di mana pun kita tengok ciptaan, ruang dan masa. Dengan ilmu yakin ni, kita tahu di sebaliknya ada zat, ainul yakin. Ingat, jangan lupa ni. Di mana kamu memandang, di situ aku ada. Kerana di sebalik semua ciptaan ini, zat. Dengan kita sudah nampak, dengan ainul yakin, zat. Dan di sebalik zat itu, yang maha halus. Di mana kamu memandang, di situ aku ada. Kan? Jadi Allah melihat, menerusi yang maha, diri dia yang maha halus tu, menerusi zat, dan menerusi zat melihat kepada ciptaan. Jadi bila kita lihat semua ciptaan tu, dengan ilmu yakin kita tahu di sebaliknya zat, ainul yakin. Dan dengan ilmu yang yakin, kita lihat di sebalik zat itu yang maha halus. Yang maha halus. Jadi, di mana pun kamu memandang, di situ aku ada. Mana setiap kali kita pandang ciptaan, di sebaliknya zat, di sebalik zat itu yang maha halus. Jadi kalau kita pakai nafi isbat, kita nafikan sifat ciptaan itu, kita nafikan. Kita nafikan zat itu, maka kita akan lihat yang maha halus. Dan kalau ciptaan itu hanyalah satu one way mirror, kaca sehala, cermin sehala, ataupun zat itu pun cermin sehala, maka yang maha halus melihat jelas kepada kita. Tidak boleh lari. Ataupun kita katakan yang zat itu cermin sehala,
maka yang Maha Halus menerusi cermin sahala melihat ciptaannya dengan jelas. Di mana kamu memandang, di situ aku ada, wajahku ada. Jadi mengenal zatnya, ketahui dengan akal fikirannya, itu ainul yakin. Dilihat zatnya dengan mata hati, ainul yakin. Ainul yakin. Kita lihat dengan mata hati. Dan kalau kalian faham ni, kalian sudah sampai ke peringkat ihsan. Karena bila kalian melihat semua ciptaan ni, kalian tahu di sebaliknya Maha Halus sedang memerhati kalian. Dan kalian pun tahu kalian sudah di depan yang Maha Halus. Itulah ihsan. Sembahyang salat seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak, ketahuilah dia melihat kamu. Itu dia. Kita sampai peringkat ihsan. Di mana kita pandang pun, kita boleh nampak dengan mata hati, ainul yakin, kewujudan yang Maha Halus, yang sedang memerhati, dan kita memandangnya dengan ainul yakin, semata hati. Di sini yang Syah Waliullah berkata, seorang yang sudah mencapai ma'rifatullah dapat beribadah di makam ihsan. Makam ihsan. Jadi sekarang kita sudah ada ini mukaddimah. Sekarang kita kenal pada Allah. Kita mesti makrifat dua perkara. Pertama, sifat-sifat dia. Kedua, af'al dia. Af'al dia. Tapi pagi ini kita hanya kepada sifat-sifat dia. Okey. Mengenal sifat-sifatnya. Ilmu mengenai cara gosok cermin, membersihkan kita punya mata hati dari kotoran-kotoran yang mendinding kita. Dengan itu kita dapat mengenal sifat-sifat Allah dan af'al dia. Tapi kita kenal sifat-sifat dia. Sifat zahir dan batin. Akulah yang zahir, akulah yang batin. Ini yang selalu yang menjadi masalah kepada ahli syariah. Mereka nampak yang zahir, batu, kayu, binatang, manusia, bukit, langit, bintang cakrawala. Macam mana Allah yang zahir? Itu. Beza ahli sufi dengan ahli syariah. Ahli sufi bila dia nampak ciptaan, dia nampak zat. Dan bila nampak zat, dia nampak yang Maha Halus. Kerana dia ada ilmu yakin dengan ainul yakin. Bila dia nampak ciptaan, dia tahu di sebalik ciptaan tu zat. Kan? Bila dia nampak zat dengan ainul yakin, dia tahu di sebalik itu adalah Maha Halus dengan ilmu yakin. Ilmu yakin, ainul yakin. Ainul yakin, ilmu yakin. Dia boleh. Nafi sebab. Dia melihat ciptaan, dia nafikan. Dia nampak zat. Lepas tu dia nafikan zat, dia nampak yang Maha Halus. Dan Maha Halus tidak boleh kita nafikan. Pasal dia sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ciptaan ni terzahir daripada apa? Daripada zat. Zat terzahir daripada apa? Daripada yang Maha Halus. Jadi dialah yang zahir, dialah yang batin. Faham? Maksud dia. Jadi bila kita tengok ciptaan, kita tak tengok batu, kayu, bukit. Kita nampak zat. Dan bila kita nampak zat, kita nampak yang Maha Halus. Kan? Ciptaan terzahir daripada zat. Zat terzahir daripada yang Maha Halus. Dialah yang zahir. Dan bila seperti air, bila air terzahir menjadi ais, air tersembunyi dalam ais.
Air tersembunyi dalam ais. Seperti juga ciptaan. Bila dia terzahir dalam zat, dia terzahir daripada zat. Zat tersembunyi dalam penzahiran itu. Menjadi yang batin. Itu pasal kita tengok gambar ini. Di balik ciptaan itu, zat yang tersembunyi. Itulah yang batin. Dan kalau kita pandang pada zat yang zahir, yang tersembunyi, yang maha halus. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Ilmu yakin. Ainul yakin. Seperti itu ais ni, kan? Zahir air batu atau ais, batin air. Zat dengan ciptaan, zat dengan yang maha halus. Jadi sifat hakikat makrifat. Jadi bila kita faham ni, kita lihat lauh mahfuz atau ciptaan itu sifat. Zat hakikat makrifat yang maha halus. Jadi apakah hakikat segala ciptaan yang mungkin wujud? Apakah hakikat ciptaan yang mungkin wujud ini? Jawabnya ialah zat yang wajibul wujud. Dan bila kita nampak zat yang wajibul wujud, hakikat, kita tahu zat itu datang daripada yang maha halus. Itulah makrifat. Makrifatullah. Jadi sifat hakikat makrifat. Seperti kita tengok nasi, kita nampak beras. Bila kita tengok beras, kita nampak padi. Padi, pokok padi atau padi. Jadi sifat hakikat makrifat. Setiap penzahirannya adalah manifestasinya dan menjadi sifat-sifat tertentu. Jadi bila yang maha halus terzahir menjadi zat. Letak zat terzahir menjadi ciptaan. Dan setiap penzahiran itu menjadi manifestasi dan menjadi sifat-sifat tertentu. Profesor Ahad Daud. Dan mengikut Profesor Ramadan, segala hakikat ni semua kita saksikan semualah datang daripada zat, hakikat zatullah azza wa jalla. Jadi daripada sifat-sifat ni datang daripada hakikat zat. Jadi kalau kita tengok sifat kain, hakikatnya benang, makrifatnya kapas. Dengan melihat sifat, kita boleh nampak hakikat dan kita boleh nampak makrifat. Pasal ilmu dan ainul yakin. Dan dia yang maha besar, yang maha luas, maha tinggi. Bagaimana Allah maha besar, maha luas, maha tinggi? Tengok ni. Semua ciptaan dalam yang maha halus. Daripada yang maha halus terjadi zat, daripada zat terjadi semua ciptaan. Semua dihidup, cakrawala, bulan, bintang, ruang, masa, kita jadikan satu dalam yang maha halus. Dalam yang maha halus. Tentu Allah maha besar, maha tinggi, maha luas. Stotet-tot ya. Halus. Semua itu dalam yang maha halus. Dalam wajah tu. Semuanya binasi ada wajah itu yang maha halus. Semua itu dalam yang maha halus. Kalau semua ini dalam maha halus, tentu Allah maha besar, maha tinggi, maha luas. Dan sesungguhnya dia maha melihat, mengetahui, mendengar dan mengawasi. Tentu pasal di sebalik ciptaan itu sifat adalah zat hakikat, dan di sebalik zat itu yang maha halus. Kalau zat itu one way mirror, cermin sehala, maka yang maha halus melihat ciptaan dia terus.
Ini apakan lagi? Zat itu adalah penzahiran yang maha halus. Tentu saja dia boleh melihat apa terjadi pada ciptaan dia. Mengetahui, mendengar. Jadi sebalik diri kita ini pun ada zat. Zat itu penzahiran yang maha halus. Di mana kita memandang? Di sebalik apa kita memandang adalah zat yang wajib wujud. Tak ada zat, tidak akan ada ciptaan mungkin wujud. Semua terzahir daripada zat. Di mana kita memandang, termasuk ruang dan masa, ada zat. Dan zat itu penzahiran yang maha halus. Justru dia boleh lihat, mengawasi, mendengar, dan mengetahui apa terjadi pada ciptaan. Kalau kita balik pada kain itu, sifat hakikat benang makrifat kapas. Kalau kapas itu mempunyai kuasa, belakang dia terjadi benang, dan benang menjadi kain. Tentu apa berlaku pada kain dia tahu. Pasal semua terzahir daripada dia. Begitu juga. Apa berlaku pada ciptaan, tentu yang maha halus tahu. Pasal semua terzahir daripada zat, zat terzahir daripada dia. Tentu dia tahu. Okay. Itu pasal dia maha halus. Allah sentiasa meliputi akan tiap-tiap sesuatu. Maha halus. Dan di sini saya nak kalian sedar, dia halus, lebih halus daripada atom atau plank atau nuklear ataupun hidrogen. Dia lebih halus dari itu. Dia meliputi atom. Maha halus. Sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Seperti kita pokok ni. Daun, buah-buahan semua. Kita panggil pokok. Pokok ni meliputi semua ni. Daun, buah-buah dan sebagainya. Jadi kalau kita pegang daun, dia tahu. Pokok tu tahu. Kita pegang buah-buah, pokok tu tahu. Kita pegang dahan dia pun pokok tahu. Pasal ini adalah semua itu terzahir dari pokok itu. Ya kita terzahir daripada yang maha halus. Tentu dia tahu. Kan? Tengok juga air batu ni, iceberg ni, ais ni. Ais zahir, batin dia air. Air itu datang daripada lautan. Tidak bercerai tu. Air lautan dengan air dalam ais tu. Apa berlaku pada ais tu, lautan tahu. Sebahagian tidak bercerai. Kita bila terjadi dengan maha halus, tidak bercerai dengan Allah SWT. Sebahagian daripada Allah SWT. Seperti ekor gajah dengan gajah. Tidak bercerai ekor gajah dengan gajah. Ingat tu. Justru satu helai daun jatuh dalam kegelapan, dia tahu. Di sebaliknya ada zat. Di ruang tu di sebaliknya ada zat. Di sebalik daun tu ada zat. Di sebalik pokok tu ada zat. Dan di sebalik zat tu yang maha halus. Justru dia berkata, tiada selai daun jatuh tanpa pengetahuanku. Dan juga dia tahu isi hati kita. Pasal dalam diri kita pun, kita ini pun ciptaan. Di sebaliknya zat. Di sebalik zat tu yang maha halus. Itu pasal dia tahu isi hati kita. Seperti menantu dengan bapak mertua kan. Bapak baru sampai. Tapi dalam hati dia kata, tak nak mampus kena langgar lori. Sibuk saja datang rumah aku. Allah tahu tu. Pasal dia meliputi segala sesuatu. Dan awal dan akhir, maksudnya, sebelum apa ada, Allah sudah ada. Dan sesudah semua binasa, Allah masih ada. Dia awal akhir. Tiada permulaan, tiada berakhir.
Mana sebelum ada apa pun dia sudah ada. Dan semuanya tu binasa, dia masih ada. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dialah yang awal dan yang akhir. Jadi ciptaan datang daripada zat, ciptaan balik pada zat, dan zat binasa yang tinggal yang maha halus. Ais, tengok dengan air batu, awal daripada air balik kepada air. Dan kita tengok mukjizat, bagaimana mukjizat berlaku. Nabi Salih alaihi salam, umat dia kata, kalau engkau betul Nabi, keluarkan unta dari batu ini. Maka Nabi Salih munajat dan Allah perkenankan doa dia, maka terkeluarlah unta dari batu ini. Bagaimana unta boleh keluar dari batu? Mana ada unta dalam batu? Macam mana boleh terkeluar unta dari batu? Kerana di dalam batu tu ada zat dia. Ada zatnya. Begitu juga Allah berfirman kepada kaum Yahudi, jadilah kamu kera. Dia pergi tangkap ikan kan, Allah ada tak kasih mereka pergi tangkap ikan, Allah sumpah mereka, jadilah kamu kera kan. Maka terjadilah mereka menjadi kera. Tengok tu muka dia sama tu, tengok. Dua-dua muka sama, kera lebih kurang sama kan. Bagaimana Yahudi boleh jadi kera, di sebalik Yahudi itu zat dia. Kan, tak ada problem. Maka Nabi Musa membelah lautan. Bagaimana dia ketuk lautan bertekuak? Kerana ada zat. Di sebalik air lautan tu ada zat. Jadi ketuk zat, kuatkan air itu air. Maka selamatlah umat dia dan tenggelamlah Fir'aun. Okey. Natijahnya, maka kalau kalian faham maka terangkatlah tutup yang menutupi kalian, maka jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semua itu. Dengan sejelas-jelasnya, laksana mata memandang yang tidak diragukan lagi. Mana-mana kita memandang, kita tahu di sebaliknya adalah yang maha halus. Sifat, hakikat, makrifat. Tentu dia boleh memandang, mendengar dan sebagainya. Pengenalan kepada Allah merusi kesedaran yang jati. Semoga kesedaran ilmu yang kalian dapat ini, dia membawa, mengejutkan kalian atau benar-benar sedar atau dikejutkan kepada kewujudan Allah. Di mana kalian pandang, kalian sudah menghadap yang maha halus. Jadi kita sedar ni bergegah. Tak pernah kita rasa begini. Itu bergegah. Kita dikejutkan kepada kewujudannya, keesaannya dan kebesarannya. Maka apabila Allah memilih seorang hambanya nak melengkapkan dalam batinnya cahaya makrifat, dibukakan baginya pintu-pintu hidayah, dimuliakannya dengan sifat kesedaran, dikejutkannya dari lelapan orang-orang yang lalai. Dulu kalian tidak sedar, pandang macam biasa kan. Ahli sufi, mereka tidak buta lagi. Bila dia pandang, dia tahu yang maha halus melihat dia. Dan dia tahu dia sedang berhadapan dengan yang maha halus. Itu tegasnya dia sedang nyenyak dalam tidurnya, tak nampak, tidak sedar, tidak ada ilmu dan ainul yakin. Satu pukulan herdikan kepada hatinya, baru terbuka hati dia. Jadilah dia hamba-Nya yang mukmin. Kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata. Kalau tidak sekarang, nanti bila ini kesedaran sampai, kalian akan masuk gembing kelab, nangis. Welcome to the club. Kelihatan mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Di mana kamu memandang, di situ aku ada. Akulah yang zahir, akulah yang batin.
Aku melihat, mengawasi, mendengar, mengetahui. Aku meliputi semua. Walaupun satu atom dia meliputi. Kita tidak akan dapat lari daripada dia. Dia meliputi. Tak ada tempat kosong. Semua dia liputi. Jadi kita sedar ini, baru kita duduk dan termenung. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Kenapa aku tidak sedar dulu tentang itu? Itu pasal 124,000 nabi-nabi dihantar untuk mengembalikan orang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tak ada, turunlah beban ini kepada ahli-ahli sufi. Awaluddin Ma'rifatullah. Dan sedikit mesti faham tentang fahaman wahdatul wujud. Bila kita tadi belajar, bila kita Allah firman kun, sedikit diri dia yang halus itu berwajah. Itu dia maha halus berwajah. Dari wajah yang maha halus itu terzahir zat. Dari zat itu terzahir ciptaan. Halus. Halus. Tapi wahdatul wujud mengata bila Allah berfirman kun, kesemua diri Allah menjadi ciptaan. Itu beza dia. Kita kata sedikit yang halus. Dia kata semua diri Allah menjadi ciptaan. Tidak berbeza ciptaan dengan Allah. Ramai dalam satu. Satu dalam ramai. Di sini kita tengok. Bila dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah. Jadi Allah, bila dia firman kun, Allah menjadi ciptaan. Maka Allah itu ciptaan. Ciptaan itu Allah. Kan? Satu dalam ramai. Satu itu Allah. Ramai itu ciptaan. Ramai dalam satu. Ramai dalam satu. Maka Profesor Hamka ada menulis, Allah itu mengikut Ibn Arabi hakikat alam. Tidak ada beza wujud yang kadim yang khalik dan wujud yang baru dikenal makhluk. Kerana Allah dan ciptaan tidak berbeza. Allah itu ciptaan. Ciptaan berbeza. Firman pun kesemua diri dia menjadi ciptaan. Ramai dalam satu. Satu dalam ramai. Walaupun wujud yang tidak membezakan dengan manusia dengan Allah atau alam dengan Allah. Sehingga mereka sanggup mengatakan bila mereka sudah fana dalam zikir, mereka fana menjadi baka billah, maka tidak berbeza mereka dengan Allah. Besi panas sudah jadi api sampai begitu, dan dengan itu mereka boleh berkata pada akulah yang hak, akulah yang maha suci dan aku yang maha tinggi, seperti Anal al-Haq. Mereka ingat mereka sudah jadi Tuhan. Tak boleh. Dan mereka kata syariah tidak terpakai kerana mereka sudah jadi Tuhan. Ciptaan tu Tuhan, Tuhan tu ciptaan. Jadi tengok orang punya penulisan. Aku A besar Allah. Aku A kecil ciptaan. Aku adalah aku A besar dan A kecil. Aku adalah engkau K kecil. Aku adalah dia D kecil. Engkau K besar adalah aku. Engkau K besar adalah engkau. Engkau K besar adalah dia D. Dia bermain dengan objek alfabet. Di sini yang kita tengok zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mengikut Sarustani, dia mengatakan Ibnu Sabah, seorang sahabat, datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan berkata, engkau adalah engkau. Tengok I besar dan I kecil. Maksudnya engkau, Ali adalah Tuhan. Ali menghalau dia ke Madain. Itu dah kira berat hukuman. Bila dia tak ada, Ibnu Hazm meriwayatkan, sahabat saya pengikut Ibnu Sabah datang, engkau adalah dia. Maka ditanya, siapa tu dia? Engkau Allah. Ali itu Allah. Subhanallah.
Maka marahlah Ali lalu menjatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka dengan dibakar sampai mati. Dia memerintahkan supaya dinyalakan api dan melemparkan mereka ke dalam. Ini ditulis oleh Profesor Ahmad Shalabi dalam perbandingan agama-agama yang terbesar di dunia ini. Zaman Sayyidina Ali, wahdatul wujud tidak diterima. Tidak. Makna kita tengok seperti orang buta mengatakan ekor gajah ni inilah gajah, telinga gajah inilah gajah. Dan apa tu? Belalai gajah adalah gajah. Tapi gajah semuanya, bukan itu. Semuanya. Kan? Makna kita tak boleh katakan kita tahu semua tu datang dari yang maha halus. Yang maha halus. Kita tak boleh kata yang maha halus ni adalah semuanya, tak boleh. Yang maha halus adalah sebahagian dari yang maha besar. Seperti ekor gajah, telinga gajah, belalai gajah. Tak boleh kita katakan itu gajah. Tidak boleh. Itu orang buta saja. Kan? Jadi yang maha halus tetap yang maha halus. Jadi kita semua datang daripada yang maha halus. Bukan daripada Allah yang maha halus. Kita tidak boleh jadi Allah. Pasal dia tidak kasih sembah bulan dan bintang. Tak boleh. Tak boleh. Ekor gajah tetap ekor gajah. Ekor gajah bukan semua gajah, tapi ekor gajah tak bercerai dengan gajah. Jadi yang maha halus tu tidak bercerai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang maha halus seperti ekor gajah dengan gajah. Tapi ekor gajah bukanlah gajah. Jadi jangan kita kata ciptaan tu Allah, Allah tu ciptaan. Ekor gajah tak boleh jadi gajah. Kan? Janganlah sujud kepada matahari dan bulan. Ini ekor gajah. Kalau ciptaan itu tak besar daripada sebiji pasir kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sebesar manusia hanya segumpal tanah liat di atas bumi. Nabi Isa berkata. Bila ini ditolak, ingat ini zaman Sayyidina Ali. Bila ini ditolak, balik kepada soalan, pertanyaan, bila firman kun kepada siapa? Kalau dikatakan pada diri dia, boleh masuk ke dalam fahaman wahdatul wujud. Jadi mereka berikan satu lagi teori. Sebelum dia berfirman kun, separuh diri Allah menjadi separuh Muhammad. Itulah datang. Dan kita fahaman wahdatul wujud difatwakan sesat di Malaysia. Dan kita fahaman Nur Muhammad, Allah ada sebelum dia firman pun separuh diri dia menjadi separuh Muhammad. Maka dia firman kun kepada separuh Muhammad dan separuh Muhammad itu menjadi ciptaan. Jadi kononnya di sebalik semua ciptaan ni adalah Nur Muhammad. Tak ada dalil. Konon Rasulullah berkata, aku daripada Allah, korang semua daripada aku, ini hadis palsu. Dia ada kan? Tak ada. Maka apabila Allah berfirman kun, arahan itu dituju kepada ruh atau Nur Muhammad, dan dari situ ke semua ciptaan terjadi. Jadi kita terjadi dari bahagian Muhammad. Ini rekaan. Kan? Maka ruh atau Nur Muhammad adalah unsur ataupun hakikat ke semua ciptaan. Tak betul. Rasulullah SAW berkata, engkaulah zat yang mendahulukan. Engkaulah zat yang mengakhirkan. Dia tidak kata Nur. Tak ada. Dan ingat 124,000 Nabi-Nabi dihantar untuk mengenalkan Allah, bukan Nur Muhammad. Dan Dr. Yusuf Qadawi, ini kita punya ulama besar, berfatwa tidak sabit, tidak betul dan tidak boleh dipegang sebagai akidah. Tak ada dalil. Tak ada dalil. Okey. Dan sudah itu mereka upgrade Rasulullah menjadi Tuhan. Astaghfirullahaladzim. Ahmad tu,
nama Rasulullah dikenali di langit Ahmad. Dibuang M menjadi Ahad. Tidak berbeza Rasulullah dengan Allah. Ya Rabbi. Mengikut Profesor Hamka, dia kata, diorang tu upgrade Rasulullah seperti Kristian upgrade Nabi Isa menjadi anak Tuhan atau Tuhan. Diorang tu upgrade Rasulullah menjadi Tuhan. Maka difatwakan di Malaysia, ini pun sesat. Jadi sampai di sini syarahan saya. Semoga kalian dapat bimbingan dan faham balik kepada Bayu. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan tentang fundamental dari Ma'rifatullah. Kita akan rehat sejenak sekitar 15 menit ke depan Ustaz. Jadi kita akan masuk di 10.35 Ustaz. 10.35 insyaallah. Baik, kepada sahabat dipersilakan untuk berehat 15 menit ke depan. Terima kasih.